Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum korang teruskan menonton video ni, pastikan korang dah tekan butang like dan butang subscribe terlebih dahulu. Jadi nak komen boleh komen, nak share silakan share supaya channel cikgu lebih meriah. Jadi kita teruskan topik graf gerakan kita dengan soalan yang seterusnya. Graf laju masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah kereta dalam tempoh 4 jam. Untuk A, hitung tempoh masa dalam minit kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okey, pertama sekali dekat sini kita kena highlight kan, jawapan dia nak dalam minit. Kalau kita perhatikan kat sini, masa yang diberikan untuk graf laju masa ini adalah dalam jam. So nanti jawapan akhir tu kita kena tukarlah kepada minit. Jadi dia minta tempoh masa kereta itu bergerak dengan laju seragam. Okey, kalau laju seragam, kita tahulah kita akan fokus kepada garis lurus yang mendatar ini sahaja. Jadi garis lurus yang mendatar ini berada dari tempoh 0.5 sehingga ke jam yang kedua. Jadi 2 tolakkan dengan 0.5, kita akan dapat 1.5. Tapi 1.5 ini adalah dalam jam. Maka kita perlu tukarkan kepada minit, maka kita darabkan dengan 60 sebab 1 jam sama dengan 60 minit, betul? Jadi bila kamu tukarkan kepada minit, 1.5 darabkan dengan 60, kamu akan dapat 90. Ini jawapan kita, 90 minit. Okey, seterusnya untuk yang B, diberi kadar perubahan laju kereta itu dalam tempoh 0.5 jam pertama ialah 60 km sejam per jam. Hitung Roman 1 nilai V. Okey, dia sebut dekat sini untuk tempoh 0.5 jam yang pertama. Maksud dia graf kita tu adalah graf yang menaik ni. Okey, sebab graf yang menaik ni ada untuk tempoh 0.5 yang pertama. Dia minta apa? Dia sebut apa? Dia sebut kadar perubahan laju. Okey, bila sebut kadar perubahan laju, kita tahu ianya sama ada pecutan ataupun nyah pecutan. Cuma dekat sini memandangkan graf tu menaik, dia adalah pecutan. Okey, lepas tu dia kata 60 km. Okeylah, tak ada masalah lah. Hitung nilai V. Okey, daripada sini kita keluarkan sahaja rumus kecerunan, sebab untuk graf laju masa, bila disebut tentang kadar perubahan laju, kita akan keluarkan rumus kecerunan. Okey, kecerunan tu samalah dengan pecutan ataupun nyah pecutan. Dekat sini pecutan lah. Okay, jadi seperti biasa, nak masuk dalam rumus kecerunan, kita kena tahu dua koordinat. Okay, cikgu labelkan sini sebagai A, sini sebagai B. Untuk koordinat A kita ada 0.50. Untuk koordinat B kita ada 0.5 V. Okay, jadi cikgu anggap yang 0.5 V ni sebagai X2 dan Y2. 0.50, ya betul, 0.50 ni sebagai X1 dan Y1. Jadi kita masukkanlah dalam rumus kecerunan, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maka dia akan jadi V tolak 50 per dengan 0.5 tolak 0. Okey, dan disebut kadar perubahan laju ini adalah sama dengan 60 km sejam per jam. Jadi kita samakan je lah dengan 60. Okey, V tolak 50 tak boleh buat apa. Okey, 0.5 tolak 0 dia akan jadi 0.5 sama dengan 60. Okey, V tolak 50 sama dengan 60 darabkan dengan 0.5. 60 darabkan dengan 0.5, dia akan jadi 30. Okey, V sama dengan 30 tambah dengan 50, dia akan jadi 80. Jadi inilah dia nilai V kita, iaitu 80. Seperti biasa, dah dapat jawapan, tulis pada gambar rajah juga. Okey, seterusnya Roman yang kedua, hitung pecutan dalam kilometer sejam per jam kereta itu dalam tempoh 2 jam terakhir. Okey, untuk tempoh 2 jam yang terakhir, maksud dia daripada 2 hingga 4 lah.
Okey, 4 tolak 2 sama dengan 2, betul. Jadi graf kita adalah garis lurus yang menurun ni. Okey, cikgu labelkan sini sebagai C dan sini sebagai D. Okey, garis lurus CD ini. Sama jugalah diminta pecutan. Pecutan dengan kadar perubahan laju benda yang sama. Okey, jadi dekat sini kita akan keluarkan rumus kecerunan. Okey, maka koordinat C ni adalah 2, 80 sebab V kita dah tahu dah 80. Untuk koordinat D pula ianya adalah 4 sifar. Okey, cikgu anggap yang koordinat C ni sebagai X2 dan Y2, yang D ni pula sebagai X1 dan Y1. Jadi samalah, kita masukkan dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maka dia akan jadi 80 tolak dengan sifar per dengan 2 tolak 4. Okey, sama dengan 80 tolak sifar 80 lah. Okey, 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. 80 bahagi dengan negatif 2 dia akan jadi negatif 40. Negatif 40 kilometer sejam per jam, ataupun kilometer kmj kuasa negatif 2. Okey. Okey, kita dapat negatif ni sebab ianya menunjukkan nyah pecutan. Mana kata soalan ni tanya pecutan tapi dia bukan pecutan lah. Sebenarnya ianya adalah nyah pecutan. Sebab kita tengok graf kita ni pun menurun, kita pun akan tahu ianya adalah nyah pecutan. Okey, kita dapat dah negatif 40 kilometer sejam per jam. Okey, untuk Roman 3 dia minta laju purata dalam kilometer per jam kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. Okey, kalau keseluruhan perjalanan maksudnya daripada jam sifar hinggalah jam yang keempat. Jadi kita fokus kepada semua graf ni lah. Okey, bila diminta laju purata, rumus dia adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa tak ada isu, kita tahu sebab keseluruhan perjalanan ni mengambil masa 4 jam. Okey, 4 jam. Jumlah jarak yang menjadi isu. Okey, seperti mana kita dah belajar sebelum ni, bila graf laju masa ditanyakan jarak, maka kita akan keluarkan rumus luas. Okey. Jadi untuk garis lurus yang pertama ni, kalau kita perhatikan bentuk dia yang terhasil adalah bentuk trapezium. Okey, bentuk yang terhasil adalah bentuk trapezium. Jadi kita keluarkan rumus luas trapezium. Rumus luas trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Sisi selari dia adalah, okey, cikgu labelkan D dah ada, so sini E lah, cikgu buat sini E. Okey, sini F, so nanti sini G. Okey, sini E. Okey, jadi BE ni okey adalah sama dengan 80 sebab 80 tolak sifar 80. Okey, tambah dengan AF ni, sisi selari kan, sini selari dengan sini. Okey, yang AF ni pula sama dengan 50 tolak sifar 50 kan. Okey, darab dengan dia punya lebar trapezium. Lebar trapezium dia yang sini iaitu sifar perpuluhan 5. Okey, tambah dengan kita cari pula jarak ataupun luas untuk segi 4 ini, sebab garis lurus yang mendatar ni bentuk yang terhasil adalah bentuk segi 4. Okey, jadi luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Panjang segi 4 ini adalah sama dengan 80, iaitu 80 tolak sifar 80 darabkan dengan lebar dia. Lebar dia yang sini iaitu 2 tolakkan dengan sifar perpuluhan 5 sama dengan 1.5 lah. Okey, tambah dengan okey, kali ni kita buat pula segi garis lurus yang terakhir ni, yang menurun ni. Bentuk yang terhasil adalah bentuk segitiga. Betul? Bentuk segitiga. Jadi luas segitiga adalah 1/2. Okey, darabkan dengan dia punya tapak segitiga. Tapak segitiga yang ni iaitu 4 tolak 2 sama dengan 2. Darab dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiga adalah yang sini iaitu 80 tolak dengan sifar 80. Okey, jadi 50 dengan 80 ni kita boleh permudahkan. Dia akan jadi 130
Okey, 2 dengan 2 ni kita boleh potong lah. So 1.130 darab dengan 0.5. Okey, kemudian kita bahagi dengan 2 kan. Okey, sudah akan jadi 32.5. Okey, tambah dengan 80 darab dengan 1.5, 120, tambah dengan 1 dan anda potong-potong ni 1 lah. Okey, 1.1 darab dengan 80 jadi 80 lah. Okey, ditambahkan semua ni 32.5 tambahkan dengan 120 tambahkan dengan 80, 232.5. 232.5. Okey, ingat yang kita buat ni baru dia punya jarak. Kalau kita tengok graf kita ni, jarak dia dinyatakan dalam kilometer. Jadi kat sini adalah 232.5 kilometer. Okey, jumlah masa kita dah tahu dah, ianya memakan masa 4 jam. Okey. Jawapan nak dalam apa? Jawapan nak dalam kilometer dan jam. Okeylah, tak ada isu lah, tak payah tukar-tukar unit lah. Jadi 232.5 bahagi dengan 4 jam. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia 232.5 bahagi dengan 4, kita akan dapat 58.13. 58.13 kilometer per jam. Inilah dia laju purata zarah ini untuk keseluruhan perjalanan.